Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Yazid bin Hayyan radhiyallahu anhu, kata dia, intalaqtu ana wa Husain bin Sabrah wa Amru ibn Muslim ila Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, falamma jalasna ilayhi قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خمة بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال هؤلاء حرم الصدقة؟ قال na'am. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Yazid bin Hayyan. Dia ni salah seorang daripada tabi'in. Kata Yazid, pada satu hari aku berangkat bersama dengan Husain bin Sabrah dan bersama dengan Amru bin Muslim. Kami berangkat ke rumah seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Ini ceritanya. 3 orang tabi'in. Satu nama dia Yazid bin Hayyan, satu lagi nama dia Husain bin Sabrah, satu lagi nama dia Amru bin Muslim. Mereka ni 3 orang bukan sahabat Nabi, tidak pernah jumpa Nabi. 3 orang ni pergi ziarah seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam. Kata dia falamma jalasna ilaihi, bila mereka sampai di rumah Zaid bin Arqam, mereka duduk depan dia. Husain kata kepada Zaid bin Arqam, dia kata laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Bila depa tiga ni tabi'in. Tabi'in maknanya orang yang hidup selepas daripada sahabat Nabi. Depa tak pernah jumpa Nabi. Depa ni hanya pernah jumpa sahabat Nabi. Maka 3 tabi'in ni pergi ke rumah sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam. Bila sampai di rumah Zaid, Husain kata dekat Zaid, dia kata laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Dia kata hang ni Zaid, betul lah, hang dapat kebaikan yang cukup banyak. Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku kata hang betul kerana hang dan tengok Nabi.
Nak banding dengan kami ni tak dan tengok Nabi. Tetapi kamu Zaid bin Arqam, kamu sahabat Nabi. Kamu dan tengok Nabi. Betul kamu kerana kamu dan tengok Nabi. Kamu dan jumpa Nabi SAW. Wa sami'ta hadithah. Kamu betul kerana kamu pernah dengar hadis Nabi. Nak banding dengan kami ni, jumpa Nabi pun tak pernah, dengar Nabi cakap pun tak pernah. Kamu betul pasal kamu pernah jumpa Nabi, bahkan kamu pernah dengar Nabi bercakap. Wa ghazawta ma'ah. Kamu betul kerana kamu sempat pergi berperang sama dengan Nabi masa Nabi perang lawan musuh dulu. Wa sallaita khalfah. Bahkan kamu sangat betul kerana kamu sempat semayang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, siapa-siapa pun kalau sempat hidup sezaman dengan Nabi, cukup betul. Apa masalah timbul jumpa Nabi bagi jawapan, itu adalah muktamad. Putus je lah. Berbanding dengan kita yang hidup zaman selepas Nabi tak ada. Bila timbul masalah, berceramuk habis. Dia ni kata macam ni, dia ni kata macam ni, dia ni kata macam ni, bergaduh, tak tahu apa nak jadi. Dia ni percaya kat kau ni, dia ikut kau ni kata. Dia tak percaya kat kau ni kata dia tak ikut. Tapi kau orang hak dia tak percaya, ada orang percaya kat dia, kau tu ikut kau ni kata, dia berceramuk habis. Kau ni kata dia betul, kau tu tak betul, kau tu kata dia betul, kau ni tak betul. Sebahagian daripada masyarakat yang lain, dia tak tahu siapa betul. Walaupun Allah sebut dalam Quran, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Allah kata dalam Quran, kalau kamu berselisih faham, bercanggah pendapat, tak setuju tentang satu-satu benda, maka rujuk Allah dan Rasul, Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi tak semua orang boleh tunduk kepada Quran dan hadis Nabi. Maka sahabat-sahabat yang Allah izin mereka ni hidup zaman Nabi SAW, mereka ni dapat khairan kathira. Mereka dapat kebaikan yang banyak. Bukan sahaja kebaikan kerana boleh jumpa Nabi, bukan sahaja kebaikan kerana boleh dengar direct daripada Nabi, bukan sahaja kebaikan kerana biasa perang dengan Nabi, bahkan mereka pernah semayang di belakang Nabi SAW. Maka kata Husain ini kepada sahabat Nabi Zaid bin Arqam ini, dia kata, laqad laqita ya Zaid khairan kathira. Aku nak ulang lagi sekali. Kamu ni Zaid, kamu sesungguhnya telah mendapat kebaikan yang cukup banyak. Hadithna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Husain kata dekat Zaid, aku merayu dekat kamu. Ceritalah dekat kami apa-apa yang kamu pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana kamu sahabat Nabi, kamu biasa jumpa Nabi, kamu dengar apa Nabi kata, kamu semayang belakang Nabi, lah ni minta jasa baik kamu. Ceritalah dekat kami apa-apa juga benda yang kamu biasa dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Zaid bin Arqam, sahabat Nabi. Dia kata, ya bena akhi. Dia kata, wahai anak saudara aku. Wallahi laqad kabirat sinni wa qaduma ahli. Dia kata, wahai anak saudara aku, demi Allah, dia kata, umur aku dah tua sangat dah. Dia kata, ini sahabat Nabi pun dah tua dah. Dia kata, demi Allah, dia kata, umur aku tua sangat dah. Wa qaduma ahdi, bahkan dekat sangat dah janji ke atas aku. Maksudnya, aku dah nak mati dah. Dekat sangat dah aku ni nak mati. Wa nasitu ba'da alladhi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia kata, oleh kerana umur aku ni dah terlampau tua, aku pun duk tunggu hari nak mati aja. Banyak dah benda hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak dekat aku dulu, aku lupa dah lah ni. Aku rasa sebahagian besar dah daripada benda yang aku dapat daripada Nabi dulu, hari ni aku dah lupa. Dia kata, fama haddathtukum faqbalu. Maka apa yang aku cerita dekat kamu saat lagi, kamu terima. Dia kata, wa ma la fala tukallifunihi. Tapi hak mana yang aku tak upaya nak ingat, jangan paksa aku, suruh aku ingat. Aku tak boleh ingat semua. Summa qala, kemudian Zaid pun ceritalah. Zaid bin Arqam, sahabat Nabi yang dah tua ni, dia pun ceritalah kepada 3 orang tabi'in yang berjumpa dia ni. Kata dia, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fina khatiban bima'in yud'a khumma baina Makkah wal Madinah. Aku nak cerita dekat hampa satu peristiwa. Pernah sekali, dia kata, kami sahabat-sahabat Nabi ikut Nabi dalam satu musafir. Sampai di satu tempat, yang tempat tu ada mata air.
Tempat tu dipanggil Khumma, dia kata. Ni dia nak cerita satu daripada pengalaman yang dia pernah lalu dengan Nabi. Dia kata pernah sekali aku dan beberapa orang sahabat ikut Nabi musafir. Sampai di satu tempat. Nama tempat tu Khumma. Tempat tu ada mata air. Dia kata tempat ni yang kata Khumma ni baina Makkah wal Madinah. Dia terletak antara Makkah dengan Madinah. Ini satu benda yang aku ingat. Kami sama dengan Nabi sampai di Khumma ni. Tiba-tiba Nabi SAW qama, bangkit berdiri dan bagi khutbah dekat kami. Nabi ni tuan-tuan, dia tak kira. Bila dia rasa dia perlu bercakap, dia bercakap. Biasa Nabi SAW berjalan dengan sahabat, berjalan. Tiba-tiba Nabi laju daripada sahabat lain. Kata Nabi pergi berdiri atas satu lumbuk sampah. Kemudian Nabi kata, halummu ila dunya, halummu ila dunya. Sambil jari Nabi isyarat tunjuk lungguk sampah, Nabi duduk berdiri atas dia. Biasa macam tu. Nabi duduk berjalan dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba tengah-tengah berjalan, Nabi derah pada mereka. Nabi pergi berdiri atas satu lungguk sampah. Nabi kata, halummu ila dunia. Mailah kepada dunia. Mailah kepada dunia. Nabi tunjuk lungguk sampah duduk bawah kaki dia. Nabi SAW seolah-olah nak ingat ke sahabat-sahabat dia, dunia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala macam lungguk sampah ni. Jangan kerana benda ni hampa sampai nak berbonoh-bonoh, sampai nak buang agama dan sebagainya. Nabi biasa buat macam tu. Ni pula hadis kita baca, sahabat Nabi Zaid bin Arqam, dia cerita kata Nabi SAW duduk berjalan sama dengan sahabat-sahabat dalam satu musafir, sampai di satu tempat nama Khumma. Tempat tu terletak antara Mekah dan Madinah. Tiba-tiba Nabi berdiri dan terus bagi khutbah kepada sahabat. Fahamidallah wa asna alaih. Nabi memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa wa'adha wa zakkara. Nabi bagi nasihat kepada sahabat dan Nabi bagi peringatan kepada sahabat-sahabat. Dalam musafir, Nabi rasa ada benda dia perlu bagi tahu. Nabi bagi tahu. Bangkit berdiri depan sahabat-sahabat semua. Terus Nabi pun bertahmid, alhamdulillah. Nabi memuji Allah Subhanahu Wa Taala, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastarshiduh. Nabi bagi puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi bagi nasihat kepada sahabat-sahabat dia dan Nabi memberi peringatan kepada sahabat-sahabat dia. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata, amma ba'd, ala ayyuhan nas. Nabi kata, ketahuilah wahai manusia semua. Fa innama ana bashar. Nabi kata, aku ni manusia. Nabi kata, walaupun aku ni nabi kepada hampa semua, aku pemimpin hampa semua, innama ana bashar. Aku manusia biasa. Yushiku an ya'tiya rasulur rabbi. Nabi kata, aku boleh rasa dekat dah utusan Tuhan aku nak mai ke aku. Maksudnya ialah Nabi kata, aku boleh rasa aku dah dekat nak wafat dah. Fa'ujibah, menjadi tanggungjawab aku. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala hantar malaikat maut untuk ambil nyawa aku kena terima jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bangkit berdiri depan sahabat, Nabi kata macam tu. Aku boleh rasa dah umur aku ni dah sampai ke ujung dah. Dekat dah malaikat nak mai jemput aku. Kalau malaikat mai, aku tidak ada pilihan, melainkan aku kena ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ana tarikun fikum thaqalain. Nabi kata, tapi aku tinggal dekat hampa dua benda. Benda ni benda berat. Aku tinggal dekat kamu, wa ana tarikun fikum thaqalain. Aku tinggal dekat hampa semua dua benda, yang benda ni benda berat. Nabi kata, awwaluhuma kitabullah fihi al-huda wan nur. Satu, Nabi kata benda berat tu ialah Quran. Yang kata Quran ini fihil huda wan nur. Quran adalah satu kitab yang dalam dia ada petunjuk. Siapa ikut Quran, dia ikut petunjuk. Dan Quran di dalam dia ada an-nur, dia ada cahaya. Siapa ikut Quran, hidup dia terang benderang. Nabi SAW kata, aku rasa umur aku dah hujung dah. Tak lama malaikat akan mai jemput aku. Dan aku terpaksa tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi aku tinggal dua benda berat dekat hampa. Yang pertama, kitabullah, Quran. Pasal apa Nabi kata Quran berat? Yang pertama, pasal Quran yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dekat kita ni, kita nak baca pun tak larat. Berat.
Kita tanya diri kita, tuan-tuan. Tak usah tanya orang. Kita tanya diri kita, adakah Quran itu jadi bacaan kita hari-hari? Baca Quran dengan baca surah Abaq, hak mana kita baca lebih? Kita tanya diri kita. Tak usah tanya orang lain. Kita tanya diri kita, Quran dengan surah Abaq, hak mana kita baca lebih? Kalau jawapan kita baca surah Abaq lebih, memang betul. Nabi SAW kata, Quran hak dia tinggal ni benda berat. Nak baca bukan susah, tapi manusia tak ramai boleh baca Quran hari-hari. Belum bercakap soal nak menghafal Quran, lagi berat. Belum bercakap soal nak melaksanakan perintah Allah yang ada dalam Quran, teramat-amat berat. Maka Nabi SAW kata, ana tarikun fikum, aku tinggal dekat hampa semua sakalain, dua benda berat. Yang pertama, kitabullah, Quran. Quran ini berat, Nabi kata. Tapi siapa yang boleh ambil Quran, baca hari-hari, hafal ayat Quran, cuba amalkan isi kandungan Quran, fihil huda wan nur. Dia akan jumpa dalam Quran itu ada petunjuk dan ada nur. Fakhudhu bi kitabillah. Nabi kata, aku pesan dekat hampa sangat-sangat, kalau aku dah tak ada itu, ambil Quran ini, jadikan pegangan hidup. Nabi kata, kalau aku tak ada itu, Quran ini pastikan jadi pegangan hidup hampa semua. Wastamsiku bih, dan pastikan hampa berpegang sungguh-sungguh dengan Quran. Fahatta ala kitabillah. Nabi SAW kemudiannya memerintahkan supaya orang Islam, khususnya sahabat-sahabat dia yang ada depan dia pada masa itu, pegang sungguh-sungguh dengan Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Summa qala Nabi SAW, kemudian Nabi bersabda. Nabi kata, wa ahlu baiti. Benda yang kedua yang aku kata berat itu ialah keluarga aku. Nabi kata, ahlul bait, ahli keluarga aku. Ini juga benda berat. Nabi kata, yang semua orang kena jaga keluarga aku. Nabi kata, udzakirukumullah fi ahli baiti. Nabi kata, aku ingatkan kamu semua supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kasihlah keluarga aku. Nabi ulang lagi sekali, udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kamu semua, bertakwalah kepada Allah dan kasihlah kepada ahli keluarga aku. Faqala lahu Husain. Husain bila dengar Zaid bin Arqam cerita Nabi kata macam tu, Husain tanya Zaid, wa man ahlu baitih ya Zaid? Dia kata, siapa dia ahlul bait? Siapa dia ahli keluarga Nabi ni wahai Zaid? Alaysa nisa'uhu min ahli baiti? Adakah isteri Nabi itu adalah ahli keluarga Nabi? Ni seorang tabi'in yang bernama Husain, dia tanya kepada sahabat Nabi. Dia kata, yang kata ahlul bait tu siapa? Isteri Nabi ahlul bait ke tak? Dia tanya begitu. Qala, jawab Zaid, nisa'uhu min ahli baiti. Dia kata, ya, isteri Nabi adalah ahli keluarga Nabi. Walakin ahlu baiti man hurima sadaqah ba'dah. Akan tetapi, selain daripada isteri, mana-mana orang yang haram menerima sedekah, mereka ini adalah ahli keluarga Nabi. Kata Husain, wa man hum? Siapa? Dia kata, siapa dia yang haram terima sedekah ni, siapa? Qala, jawab Zaid, hum alu Ali. Mereka itu ialah keluarga Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adik-beradik cukup rapat lah. Selain daripada dia sepupu Nabi, Sayyidina Ali juga menantu Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Talib cukup tinggi kedudukan dia di sisi Nabi. Maka Zaid bin Arqam, bila Husain tanya dia jawab, dia kata di antara ahlul bait itu hum alu Ali. Ahlul bait itu di antaranya ialah keluarga Ali bin Abi Talib. Wa alu Aqil, wa alu Ja'far, wa alu Abbas. Ini semua adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu baca sejarah cerita tentang perang Badar. Di antara orang yang kena tawan ketika berlaku perang Badar ialah Al-Abbas, pak penakan Nabi. Dia di antara orang yang kena tawan ketika perang Badar. Kerana Al-Abbas pada waktu itu berperang bagi pihak musuh lawan dengan Nabi. Tentera Islam tawan dia. Dan Al-Abbas ini, pak saudara Nabi ini, telah dikurung di satu tempat oleh sahabat-sahabat Ansar. Nabi SAW bila dapat tahu Al-Abbas, pak penakan dia salah seorang yang kena tahan tu,
Nabi SAW tak boleh tidur malam. Dalam pada tu Nabi SAW pula duk sebut. Dia duk sebut di mulut dia. Dia kata pak saudara Nabi pun kena tahan. Nabi duk sebut. Yang sebutan Nabi SAW itu menyebabkan sahabat-sahabat yang rapat dengan Nabi ni bila dengar jadi cukup tak selesa. Maka mereka pergi jumpa sahabat-sahabat Ansar yang tahan Al-Abbas ni. Mereka nak minta supaya kalau boleh lepas bang Abbas ni. Pasal apa? Dengan kerana Al-Abbas, pak saudara Nabi kena tahan, Nabi sangat duka cita. Sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi tak boleh tengok Nabi duka cita. Tiba-tiba salah seorang daripada sahabat Ansar yang bernama Abu Huzaifah. Dia bila dengar benda ni, dia terus cakap. Oh, dia kata kalau pak penakan kita, kena tangkap. Kalau pak penakan dia, suruh lepas. Oh, tuan-tuan. Benda ni dicatatkan di dalam hadis. Dia ni di antara orang yang bertanggungjawab duk jaga tempat kurungan tawanan Badar tu. Bila orang pergi habaq dekat dia, kata Nabi SAW duka cita kerana pak penakan dia kena tahan. Dia dengar macam tu, terus dia kata. Oh, dia kata kalau pak penakan kita kena tangkap. Kalau sekiranya pak penakan dia suruh bebas. Dia kata demi Allah, dia kata aku tidak akan bebas. Ada pula kawan yang pilih balik main habaq dekat Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, Abu Huzaifah tidak mau lepas pak saudara kamu. Nabi tak suruh lepas. Cuma Nabi rasa sedih kerana pak penakan dia kena tangkap. Nabi tak suruh bebas. Nabi tahu dah salah, tangkaplah. Tapi sedih. Bila patah balik benda ni mai dekat Nabi SAW, Nabi tak duduk pergi cari Sayyidina Umar Al-Khattab. Nabi panggil dekat dia, ya Aba Hafs, wahai Aba Hafs. Sayyidina Umar Al-Khattab bila dengar dia kata, inilah pertama kali Nabi panggil dekat aku Abu Hafsin, yang membawa maksud bapa singa. Nabi tak pernah sebelum tu panggil dia Abu Hafsin. Itulah hari pertama Nabi bagi satu kunyah, satu gelaran dekat dia dengan gelar Abu Hafs. Nabi pergi dekat dia, Nabi kata, ya Aba Hafsin, wahai Abu Hafs, wahai bapa singa. Nabi kata, mungkinkah pak saudara Rasulullah SAW nak dihukum bunuh? Nabi kata. Umar Al-Khattab bila dengar macam tu, dia selidik, dia dapat berita. Rupa-rupanya Nabi cakap macam tu kerana Abu Huzaifah sudah cakap macam tadi. Demi Allah, dia tak akan bebaskan Al-Abbas. Dia kata, bahkan kalau Al-Abbas terlepas, aku pasti pancung tengkok dia. Dia kata. Ni Abu Huzaifah punya cakap. Tuan-tuan boleh semak hadis ni di dalam tafsir Ibnu Katsir. Umar Al-Khattab bila dengar macam tu, dia sendiri pergi ke tempat tahanan tu, dia minta bawa keluar Al-Abbas. Dia kata Nabi nak supaya Al-Abbas dikeluarkan, bukan dilebaskan, dibawa keluar untuk jumpa Nabi. Dia kata, Sayyidina Umar kata, aku sanggup buat apa sahaja dengan syarat Nabi tidak duka cita. Dia berapa lepas. Bila buat mai depan Nabi SAW, Al-Abbas ni, Nabi kata dekat dia, wahai bapa saudaraku, tebuslah diri kamu. Berapa banyak pembayaran yang dikenakan, tebuslah diri kamu. Aku tak mau tengok kamu kena hukum. Kemudiannya selepas beberapa dialog berlaku antara Nabi dengan Al-Abbas, Al-Abbas kemudiannya mengucap, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah. Dia kata, ni, Nabi SAW cukup sayang kepada keluarganya. Cukup sayang. Maka tidak heran Nabi SAW menangis teresa-resa apabila pak saudara dia hak seorang lagi, Abu Talib, mati tidak memeluk Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi pesan. Nabi kata, aku tinggal dekat hampa faqalain, dua benda berat. Yang pertama, Quran. Yang kedua, keluarga aku. Nabi kata, hendaklah kamu ingat sungguh-sungguh, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu kasih kepada semua ahli keluarga aku. Kemudian kata Zaid, haula'i hurimas sadaqah. Zaid bin Arqam, dia kata semua mereka ni, ahli keluarga Nabi, semua mereka ni haram menerima sedekah, yakni menerima zakat daripada harta orang-orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di sisi ulama hadis, mereka menambah beberapa orang lagi sebagai ahli keluarga Nabi, selain daripada ahli keluarga kerana pertalian darah. Dan mereka menambah golongan ini berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahawa mereka ini Nabi i'tiraf sebagai keluarga dia. Di antaranya ialah Zaid bin Harithah. Kalau kita rajin duk baca hadis, buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim, buka kitab-kitab hadis, kita akan jumpa nama ni, Zaid bin Harithah. Dia anak angkat Nabi.
Bahkan dalam hadis dia sebut hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hibbu Rasulillah maksudnya kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama hadis kata Zaid bin Harithah walaupun tak ada darah keturunan Nabi, tetapi oleh kerana Nabi ambil dia jadi anak angkat, Nabi sayang dia, dia juga Ahlul Bait. Anak kepada Zaid bin Harithah yang bernama Usamah bin Zaid juga Nabi ambil jadi anak angkat dia. Nabi ambil Pak jadi anak angkat dia. Anak dia tu pun Nabi ambil jadi anak angkat juga. Zaid bin Harithah bapa tu pun anak angkat Nabi. Usamah bin Zaid anak dia pun Nabi ambil jadi anak angkat Nabi. Dan dua-dua ni disebut dalam hadis sebagai hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih buah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga ahli keluarga Nabi. Di samping itu ada beberapa nama lain seperti Salman Al-Farisi. Di sisi ulama hadis, Salman juga Ahlul Bait. Dan seorang lagi, dia ni hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Dia juga dijadikan ahli keluarga Nabi bersandarkan kepada hadis-hadis yang tertentu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau keluarga Nabi pun Nabi pesan, jangan ada siapa-siapa pergi buat tahanan dekat mereka ni. Tuan-tuan boleh bayangkan kita nak buat tahanan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung tidak mungkin berlaku. Kalau keluarga dia, keluarga Nabi pun Nabi pesan suruh kita jangan buat benda tak elok kepada mereka ni. Bertakwalah kepada Allah, kasihlah kepada keluarga aku. Kalau Nabi SAW pesan suruh kita kasih keluarga dia, apatah lagi dia sendiri. Nabi SAW sendiri amat-amat wajar, amat-amat perlu kita kasih kepada dia, dan tidak boleh kita buat tak elok kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sahabat yang biasa duduk rapat dengan Nabi, mereka sangat kenal Nabi. Kita tengok hadis riwayat daripada Anas bin Malik. Bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi sampai di Madinah, mak kepada Anas bin Malik pergi jumpa Nabi. Dia terus kata, "Ya Rasulullah, ini anak aku. Nama dia Anas bin Malik. Aku dah ingat dalam hati aku dah berniat, aku dah bernazar dah. Kalau kamu hijrah sampai di Madinah, anak aku akan aku bagi untuk jadi khadam kamu." Anas bin Malik kecil di masa tu. Anas bin Malik kemudiannya jadi khadam Nabi selama 10 tahun. Setengah riwayat kata 9 tahun lebih. Setengah riwayat kata 10 tahun. Kita baca hadis riwayat daripada Anas bin Malik. Bagaimana Anas mensifatkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas kata, "Ma masistu dibajan wala harira alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wala syamimtu raihatan qat atyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Fama qala li qat uffin wa la qala li syai'in fa'altu lima fa'alta." Atau kama qala, hadis muttafaqun alaih. Ini orang yang dekat dengan Nabi. Tuan-tuan, kita kalau nak tahu satu orang baik tak baik, kita kena tanya orang yang dekat dengan dia. Orang ni tahu tentang dia. Kalau nak tahu kita baik tak baik, tanya isteri kita. Dia dekat dengan kita. Dia tahu kita bangkit semayang malam ke takkah? Dia tahu. Kalau tuan-tuan pergi tanya orang hak duduk tak tahu mana hala, dia kenal kita pun tak, dengar nama aja, tuan-tuan pergi tanya dia nak cerita pasal kita. Walau dia pandai cerita macam mana pun, cerita dia belum tentu boleh pakai. Sebab dia tak kenal pun orang hak dia duk ulat ni. Orang yang tahu tentang orang tu, orang yang rapat dengan dia. Dia antara yang rapat, isteri dia. Anas bin Malik, dia khadam Nabi 10 tahun. Celek-celek mata pagi subuh-subuh lagi dah turun pergi berkhidmat kepada Nabi. Sampailah Nabi balik rumah nak tidur, baru dia balik rumah dia. Apa kata Anas bin Malik tentang Nabi? Dia kata, "Ma masistu dibajan wala harira alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah sentuh sutera yang halus, yang lembut, yang lebih lembut daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibaj, harir, ini dua-dua jenis sutera. Dia kata dalam banyak-banyak sutera ni aku duk pegang, tak sahabatlah sutera lembut macam mana. Tangan Nabi lagi lembut daripada sutera yang lembut. Dia kata, "Wala syamimtu raihatan qat." Dan aku tidak pernah mencium bau yang lebih wangi
atyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang wangi itu lebih wangi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampa tu sahabat ke aku, kata hampa ada satu wangi-wangian yang wangi. Kerana tidak ada satu pun wangi-wangian yang lebih wangi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi peluh dia apa wangi? Yang kata Nabi ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, peluh dia tu wangi. Seorang sahabat yang kerja duk gunting rambut Nabi ni, dia sentiasa bawa kain. Kemana sahaja dia pergi, dia bawa kain. Kain tu dia duk guna lap bila Nabi peluk waktu dia duk gunting rambut Nabi. Sampai Nabi wafat, dia duk bawa kain tu ke mana-mana. Orang nak ambil, dia tak bagi. Dia kata apa? Inilah kenangan aku dengan Nabi SAW. Dan kain tu tak pernah hilang bau wangi. Ini mukjizat Nabi SAW. Keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik kata, aku jadi khadam Nabi. Aku berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. 10 tahun dia kata. Fama qala li qad uffin. 10 tahun aku kerja dengan Nabi. Tiap-tiap hari. Pagi-pagi buta subuh aku dah bangkit pergi berkhidmat dekat Nabi. Sampai Nabi nak masuk tidur baru aku balik. 10 tahun aku kerja dengan Nabi. Tak pernah aku dengar Nabi kata dekat aku, dia kata. Tak pernah Nabi kata, dekat dia. Wala qala li syai'in fa'altuh lima fa'altah. Tak pernah aku buat satu benda, Nabi kata dekat aku, pasal apa hang buat lagu tu? Tak pernah, dia kata. 10 tahun. Nabi SAW satu orang yang sangat istimewa. Dan ni, kita bulan Rabiul Awal. Kita nak kena tengok balik. Nabi kita ni, Nabi Muhammad SAW ni, lagu mana dia ni? Wajarkah dia ni sekadar kita sambut belarak atas jalan saja? Ataupun Nabi Muhammad SAW ni jauh, kita kena buat jauh lebih besar daripada tu. Kita kena jadikan Nabi SAW itu role model dalam hidup kita. Apa dia buat, kita buat. Apa dia suruh, kita taat. Apa dia larang, kita lari jauh-jauh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kasih kepada Nabi SAW langsung tidak ada rugi. Bahkan sangat banyak kebaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita manusia yang kasih kepada Nabi SAW, insya-Allah.